Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Okay, pada sahabat-sahabat semua, malam ni kita tak cerita pasal gearbox, kita cerita pasal oil filter ataupun bahasa Melayunya penapis minyak pelincir ataupun minyak enjin punya oil filter lah. Hari ni untuk sedia maklum semua, semuanya kenderaan di Malaysia ataupun semua kenderaan petrol ke diesel ke mesti wajib pakai oil filter. Jadi kat sini saya nak sampaikan kepada anda semua ataupun nak berkongsi lah sedikit maklumat. Semua orang tahu oil filter ni, semua mesti kalau tukar minyak enjin mesti nak tukar oil filter sekali. Jarang orang tak tukar oil filter. Jadi adakah anda tahu macam mana fungsi oil filter, kenapa oil filter perlu diganti, apa yang ada dalam oil filter ni? Kat sinilah sedikit maklumat yang saya nak berkongsi kepada anda semua malam ni. Jadi siapa yang tengah live ni boleh masuk share-share sikit sebab semua kereta ada oil filter. Bukan auto filter, oil filter. Jadi kat sini maklumat atas ataupun anda boleh dapat tengok. Nampak tak? Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Malam ni nak sembang sikit pasal oil filter. Di depan anda ni semua ni model-model kereta yang sangat di pasaran, yang semuanya ada di depan anda ni semua. Proton, Performance, Honda, Pro 2 dan Toyota. Okey, siapa yang tengah live ni? Kita sembang-sembang dulu. Suara okey bos, clear. Alhamdulillah. Saya dah pakai mic baru. Mic ni tersepit kat sini lah. Jadi suara minta-minta okey lah. Jadi kepada anda semua, kepada sahabat-sahabat pakar gearbox, hari ni kita tak sembang pasal gearbox, kita sembang pasal oil filter. Oil filter. Mai beli oil filter. Jadi siapa yang tengah live ni tak tolong share-share sikit dulu sebelum kita teruskan penceritaan kita untuk malam ini berkenaan dengan oil filter, penapis minyak enjin. Kalau tersilap sebut, selalunya cerita pasal gearbox je. Malam ni kita cerita pasal enjin pula. Sebenarnya background saya memang dari segi akademi memang saya lebih kepada bahagian enjin. Tapi bila saya involve pada bahagian gearbox, banyaklah cerita pasal gearbox. Jadi kita kena refresh balik pasal enjin balik. Asalnya, akademi saya ataupun pembelajaran saya lebih kepada bahagian enjin. Saya dulu daripada, asalnya daripada vocational Kajang. Sambung belajar bahagian otomotif dekat Politeknik Empoma. Dan saya sambung ke UiTM Shah Alam. Jadi banyak bidang-bidang yang saya belajar ni memang 100% belajar berkenaan dengan enjin. Tapi bila saya dah buka bengkel, saya dah ada tambah pelajaran saya berkenaan dengan gearbox. Jadi banyaklah bercerita tentang gearbox. Jadi siapa yang tengah live ni minta tolong bagi komen sikit dulu. Kita sembang-sembang santai sikit. Okey tak suara? Suara okey tak? Suara okey tak? Gila tak? Gambar okey tak? Okey, abang Man Aboy, sebab jauh sikit. Saya jauh sikit sebab saya nak presentkan dia punya bahagian oil filter ni. Sebab sebenarnya macam ni, apa yang saya nak sampaikan ataupun saya nak kongsikan adalah kepentingannya menggunakan oil filter ni. Ataupun maklumat yang tentang kita ni mesti tahu kat mana oil filter ni, apa fungsi oil filter ni. Kebanyakan semua orang tahu cerita oil filter ni. Minyak enjin nak tukar, mesti wajib tukar oil filter. Kalau tak tukar, mesti dia tanya, kenapa awak tak tukar oil filter? Minyak enjin awak tukar, kenapa awak tak tukar oil filter? Tapikah anda tahu ke, apa maksud tu oil filter? Jadi kat sini depan anda ni, okey tak clear? Nampak tak gambar? Kamu okey? Suara okey? Suara sikit hari ni macho sikit lah. Suara okey? Okey. Jadi siapa yang tengah live ni, suara jelas. Okey, sebab saya pakai mic, malam ni mic tepi ni. Jadi siapa yang tengah live ni minta tolong share-share sikit. Sebab apa banyak benda-benda yang kita nak sampaikan kepada pengguna-pengguna di jalan raya ni. Especially yang kita terutama yang menggunakan kereta lah. Sebenarnya oil filter ni digunakan untuk semua jenis kenderaan yang bergerak. Sekarang motor pun dah pakai oil filter. Jadi kereta pun wajib lah. Kereta ni tak kira diesel ke, petrol ke, semua kena pakai penapis minyak. Jadi kat sinilah sedikit kita pakai minyak yang bagus sekalipun, tapi penerangan ataupun maklumat tentang oil filter ni kita tak dapat dengan detail. Itu pun boleh menjejaskan faktor performance ataupun prestasi enjin kita. Kenapa kereta racing dia kena pakai filter yang performance? Kenapa kereta-kereta yang atas jalan ni direkomend kena pakai oil filter original? Kenapa tak boleh pakai filter tiruan?
kat sinilah sedikit yang saya nak terangkan kepada anda untuk malam ni, kepada kawan-kawan, kepada sahabat-sahabat. Pakar Gearbox ialah platform untuk semua maklumat berkenaan dengan enjin, berkenaan dengan gearbox, berkenaan semua bahagian-bahagian otomotif lah. Jadi kat sinilah saya nak sembang kepada anda semua. Jadi yang siapa tengah live ni, bolehlah bagi komen. Alhamdulillah. Yang tengah-tengah ringan-ringan tangan tu, bagilah sharekanlah sikit anda, lokasi anda di mana. Sekarang anda berada di mana? Kalau berada di utara, belah Perlis, Kedah, tulis dah daerah mana, kat mana. Contohnya, kalau Alustar ke, bagi Alustar, Kedah. Ataupun dekat Kuching, Sarawak. Kalau KK, Kota Kinabalu, Sabah, berilah sikit, ringan-ringan sikit jari jemari tu. Untuk bagi komen kat saya sikit, anda sekarang berada di mana. Jadi kat sinilah perkongsian saya untuk anda semua berkenaan dengan oil filter. Bahasa Melayunya lah penapis minyak enjin ataupun minyak pelinci kita ni. Sebenarnya macam ni, nampak macam simple aja. Orang tak ramai yang memahami ataupun yang ambil indah lah tentang oil filter ni. Bila oil filter je, tak kisahlah apa filter pun, janji murah. Sebenarnya memang betul, tak kisah, murah pun boleh pakai. Tapi ingat, murah tak semestinya elok, dan murah boleh pakai tapi jangan melebihi tempoh yang direkomendkan oleh setiap workshop tu. Jadi kat sinilah saya nak kongsi kepada anda. Sabah. Okey, alhamdulillah, daripada Sabah ada, daripada KK ada, daripada Ipoh ada, daripada Kota Kinabalu ramai orang Sabah. Clear Alhamdulillah. Malam ni kita santai-santai je. Sambil tak ada buat apa, siapa yang dekat rumah ni sambil melengur, buat apa lepas makan, relax-relax tengok TV semua. Okey, Abang Khairul kita daripada Kuantan. Wow, orang Kuantan pun ada juga malam ni. Perak, Abang As Perak. Jadi ramai kita punya sahabat-sahabat pakar gearbox kita, ramai dah satu Malaysia ni, alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang support dan beri sokongan kepada page pakargearbox.com dan JV Autoloop HQ. Daripada Kuala Krai ada, daripada Nogori 9, Kampung Den, okey, daripada Lahad Datu, sihat ya orang Sabah. Alhamdulillah. Jadi kat sinilah saya sampaikan. Sebenarnya, siapa yang tengah live ni, minta tolong bagi komen anda sikit ya. Anda berada di daerah mana, negeri mana. Sekurang-kurang kita tahu, kawan-kawan kita semua ada kat satu Malaysia. Santai-santai je, malam-malam tak ada buat apa lah. Malam ni tak ada buat apa pun, kerja pun relax sikit hari ni, alhamdulillah. Jadi siapa yang tengah live ni bersama saya ni, okey lah. Terima kasih banyak kerana sokongan anda. Saya masih berada di sini. Kalau dapat ringan-ringankan jari anda, jemari anda, minta tolonglah tekankan button share. Ataupun kalau ada grup-grup kereta, bolehlah sembang-sembang ataupun sharekan kepada grup-grup kereta anda. Tak kisah mah apa-apa grup pun. Sebabnya semua pengguna-pengguna di raya ramai dah. Berjuta kenderaan di Malaysia ni. Setiap hari, setiap waktu sentiasa bergerak kereta kita. Jam ke ada, bergerak lancar pun ada. Yang rosak ada, yang jam pun ada. Hari ni dengan cerita ada, oh konrod dia jam. Jadi kat sinilah sebab anda pernah dengar tak, saya punya minyak enjin dari Melaka ada, dari Kedah ada, Johor ada, okey, Batu Pahat. Shah Alam pun ada. Shah Alam kat sini je. Kat Kedah. Oh, daripada Thailand pun ada. Oh, Thailand ke betul ke ni? Oh, Thailand lah. Sawadikap. Lighting cerah. Sebab malam ni saya pakai yang lighting baru. Backup lighting dengan saya pakai mic baru. Jadi untuk apa? Untuk menyampaikan info yang lebih jelas, lebih mudah difahami. Sawadikap. Okay, right. Siapa yang belah Thailand, saya ucapkan selamat malam. Okey. Apa yang saya sampaikan hari ni? Pasal oil filter. Okey, kita sembang pasal oil filter lah. Share, mata kita ada 253. Sebab Abang Raja kita kat Shah Alam, Seksyen 7, Muhammad Najib Hakim. Oh, dekat Seksyen 7 ni, Simpang Renggam. Okey, flame. Nampak filter ni Okey. Sinilah saya nak sampaikan kepada anda. Pernah tak dengar minyak enjin kita kurang? Saya pakai minyak enjin, saya pakai minyak semi ataupun minyak fully, tapi belum cukup waktu minyak saya kurang. Tapi tak ada leaking, tak ada bocor pun, tak ada nampak pun minyak menitik kat lantai. Memang tak ada bocor saya kata. Kalau cek pun memang tak nampak bocor. Tapi kenapa minyak saya kurang? Belum untuk waktu servis. Contohnya saya beritahu anda, contoh 8,000 km lah. Setiap minyak hitam semi kita pakai 8,000, minyak fully kita pakai 10,000, minyak mineral kita pakai 5,000. Maksudnya 5,000 penggunaan tukar. Yang semi 8,000 penggunaan tukar. Lepas tu minyak fully 10,000 penggunaan tukar. Servis lah masa tukar minyak hitam pun. Tapi kebanyakan yang ada kita tengok,
kita ni tengok minyak saya belum capai waktu untuk diservis. Tapi kenapa kurang? Leaking tak ada. Minyak enjin semua tak ada leaking. Bahagian enjin, head valve, cover gasket, dia punya seal semua tak ada nampak bocor. Tapi minyak hitam kurang. Sebenarnya bila saya buat kajian sikit, benda ni memang saya dah buat research lama dan saya minta pendapat ataupun minta pandangan dengan pakar-pakar dalam bahagian enjin. Bercerita bersembang berkenaan dengan minyak enjin kurang ni. Kat sinilah kita dapat satu penyelesaian ataupun satu penyebab kenapa minyak enjin kita kurang. Kat sinilah saya nak sampai kepada anda, punca salah satu minyak enjin kita kurang, belum waktu servis dah kurang. Kena tambah 1 liter, kadang-kadang kena tambah sampai 2 liter. Punca adalah salah satu sebabnya adalah oil filter. Mula-mula kalau kat sini pun saya ada petikan juga, kenapa oil filter boleh menyebabkan minyak enjin kita kurang. Kat sinilah bila saya research balik, kita buat kajian sama-sama, kita buat discussion sama-sama, rupanya tahu filter minyak enjin kita kurang disebabkan filter yang kita pakai ni tak bersesuaian dengan compression ataupun sedetan minyak enjin. Pressure dalam enjin tu tak bersesuaian dengan filter yang kita gunakan. Jadi kat sinilah baru kita tahu pengoksidaan. Perasan tak kalau katakan kita buka bahagian atas valve cover kita, nampak asap putih keluar tu. Terutama kita dah speeding, dah laju semua, kita sampai kat mana-mana tempat, kita cabut hose atas bahagian bleeder valve tu, kita nampak satu angin ataupun asap putih keluar. Itu maksudnya pengoksidaan ataupun minyak kita meluap. Kenapa minyak enjin kita meluap? Salah satu sebabnya minyak enjin kita dah agak panas. Kenapa minyak enjin kita panas? Kat sinilah persoalan yang kita nak huraikan, kita nak bongkarkan kepada anda semua. Jadi, siapa yang tengah live ni, minta tolonglah tekankan button share. Bukan apa, ini adalah satu info, maklumat yang perlu pada anda semua supaya anda dapat satu info. Lepas ni anda boleh buat tindakan sendiri ataupun anda boleh kaji sendiri, anda boleh nilaikan sendiri apa yang saya nak sampaikan kepada anda untuk hari ini. Okey? Selalu jadi macam ni, betul. Banyak kes, terutama kereta-kereta yang pemandu yang kaki renjan ni, memang kaki rembat ni. Ya, orang kata memang kaki speeding ni. Selalu berlaku pada kereta-kereta yang kaki speeding. Contohlah, kat highway main tekan je. Tahu-tahu balik ataupun lepas pakai seminggu 2, tengok minyak enjin kurang. Sebab apa? Okey. Sebab tu kat sini saya nak sampaikan kepada anda. Okey, depan ni, ini adalah oil filter yang diguna pakai untuk kereta Proton. Memang ini commonnya. Memang selalu model-model filter yang diguna pakai untuk kereta Proton. Ini adalah OEM, bukannya original. Ini filter untuk kereta Proton. Ini dia punya cartridge dia, kertas dia. Bila kita potong, inilah dia punya filter. Ini baru filter baru, bukan filter yang dia pakai. Filter baru lagi. Nampaknya kertas dia? Okey. Ini pula, kalau kereta yang selalu kita main kereta track ataupun kereta yang orang kata kereta racing, ini dia punya filter. Dia pakai jaring. Ini filter dia. Kalau anda tengok, dia menggunakan jaring je. Simple dia structure dia. Ini untuk kereta-kereta performance atau kereta-kereta nak bawa pergi racing, inilah selalu filter yang dipakai. Kenapa dia pakai? Nanti kita sembanglah. Ini kereta Honda. Nampak? Ini original oil filter Honda. Yang ini Proton, yang oil filter Proton OEM. Ini original Honda. Beza kan? Ini Proton, ini Honda. Ini yang OEM, ini yang originalnya. Beza pada kertas dia. Okey. Ini yang kereta paling top yang diguna pakai. Kereta Pro 2. Jadi siapa yang tengah live ni, bolehlah minta tolong tekan button share. Ni Pro 2. Paling top sekali. Dekat market ni paling top. Ini original Pro 2. Diklaimnya originalnya Pro 2. Tapi insyaAllah mungkin ni original ni. Toyota. Original Toyota. Ni original Toyota ni. Okay, nampak. Kita buat dulu perbandingan ataupun antara Honda dengan Toyota. Ini Honda, ini Toyota. Nampak tak? Kekemasan dalam kertas yang diguna pakai atau cartridge yang diguna pakai original.
proton. Ni protonnya. Jadi apa yang saya nak sembangkan kepada anda semua hari ini ialah kertas yang diguna pakai untuk filter ni penting sebenarnya, sebab janganlah pakai oil filter yang tiruan. OEM okey lagi lah, OEM okey lagi, tapi jaga-jaga ya, sebab dekat market sekarang ni banyak oil filter tiruan. Jadi hati-hati sebab oil filter punya masalah, oil filter punya isu, anda boleh kata enjin kita boleh datang masalah. Satu lagi, dalam oil filter ada one way valve. One way valve saya nak sembang Jadi siapa yang tengah live ni boleh sembang-sembang, boleh share-share sikit. Nak bagi komen, nanti saya jawabkan. Dalam oil filter ada one way valve. One way valve ni nampak macam simple aja. Ni getah. One way valve ni fungsinya untuk apa? Untuk membenarkan minyak masuk ke dalam oil filter dan pergi ke bahagian enjin. Saluran enjin semua. Dan bila kita matikan enjin, one way valve ni adalah tutup valve tu supaya minyak masih lagi duduk pada bahagian oil filter. Supaya oil filter kita ni tak kering dengan minyak. Maksudnya dia masih lagi ada keadaan minyak dalam oil filter ni. Itulah fungsi one way valve. Untuk membenarkan minyak masuk pada bahagian oil pump, masuk pergi ke oil filter dan keluar. Dan bila kita matikan enjin, minyak tak akan habis dalam bahagian filter ni. Dia masih standby dalam filter. Untuk apa? Bila kita nak mulakan start untuk esok harinya, minyak enjin kita dah ada standby pada bahagian oil filter. Ini fungsinya one way valve. One way valve ni, isu dia, kat sini lah kadang-kadang yang selain daripada dia punya cartridge dia, daripada kertas dia, one way valve ni kadang-kadang digunakan material yang biasa je. Getah yang tak ada kualiti. Honda original filter dia. Sebab tu filter ni yang original harga berbeza dengan filter yang biasa. Orang kata OEM pun okey juga, yang lokal ni filter ni kena jaga-jaga. Sebab apa? Dia punya getah ni ataupun one way valve ni pun nampak perbezaan dia. Yang original dengan yang OEM. Beza. Sebab tu oil filter original dia mahal sikit. Sebab getah yang dipakai, material yang diguna pakai tu lebih bagus ataupun lebih kualiti. Inilah yang menjaminkan enjin kita dalam keadaan performance ataupun enjin kita dalam keadaan yang okey, minyak dalam keadaan yang okey, tekanan dalam keadaan yang okey. Walaupun kita dah pakai lebih daripada 10,000 km. Inilah fungsinya one way valve ni lah. Kualiti pada getah. Ini yang performance-nya oil filter. Saya tunjuk anda. Yang sebelah sini one way valve untuk oil filter racing, dan ini adalah untuk proton yang biasanya lah, yang OEM bukan originalnya. Beza dia pada kualiti. Getah dia ni lembut, yang ini agak keras. Anjalan dia beza. Kalau anda boleh rasakan ni, memang kalau saya rasa ni memang beza pada material yang diguna pakai. Oil filter yang original dan oil filter yang OEM ataupun oil filter yang lokal. OEM kira okey lagi lah, janganlah pakai yang lokal punya. Kalau lokal lah yang menyebabkan enjin kita akan cepat rosak. Minyak enjin kita akan hilang pada belum cukup lagi waktu untuk diservis, minyak enjin kita kurang. Jadi kat sinilah yang saya jaga pada anda, minta pertolongan anda. Hati-hatilah dalam menggunakan oil filter. Janganlah pakai oil filter yang murah-murah ni. Jangan pakailah yang harga dalam RM8, RM6. Yang orang kata lokal-lokal ni, elakkanlah. Kalau boleh, elakkan dari gunakan. Sebabnya oil filter ni lah anda boleh merosakkan kompartmen dalam enjin anda. Penting. Sebab apa? Bila minyak enjin ni disedut, first kali dia akan pergi kepada oil pump dan akan pergi kepada oil filter. Dia tak akan pergi tempat lain selain yang pertama, minyak disedut dan akan pergi ke oil filter dulu sebelum dia masuk ke bahagian atas saluran enjin, bahagian camshaft, bahagian rocker arm, bahagian conrod bearing, bahagian piston ring, yang oil sealnya semua. Bahagian tu semua yang akan melalui, yang pertama sekali dia akan pergi melalui oil pump, yang kedua dia akan pergi oil filter. Kalau oil filter kita pakai dalam keadaan yang tak kualiti, yang pakai yang lokal punya, yang pakai yang tak bagusnya oil filter, murah-murahnya oil filter,
kat sinilah yang akan menjejaskan enjin anda dalam masa jangka yang panjang. Maksudnya kalau katakan enjin tu boleh pakai 10 tahun, dia akan menyebabkan enjin kita akan pendek usianya, boleh jadi dalam 5 tahun atau 6 tahun dah mula masalah. Punca salah satu sebabnya bila oil filter. Ini adalah selepas saya buat discussion ataupun selepas kami sembang-sembang dengan pakar-pakar dalam bahagian otomotif ni. Sebab ramai kawan-kawan saya yang ada kemahiran dalam bahagian engineering, bahagian otomotif ni, bahagian enjin, terutama bahagian enjin. Bila kita buat discussion, kat sinilah kita jumpa apa sebab orang punya enjin selalu rosak ataupun selalu hilang power. Bila kita rembat je, minyak hitam kurang, enjin cepat leaking. Dan kalau katakan biar lama-lama kita tengok enjin kita, dia punya flywheel oil seal bocor, torque converter macam dia punya crankshaft oil seal bocor, camshaft oil seal bocor. Kat sinilah yang kita boleh dapat tahu punca salah satunya adalah sebab enjin panas disebabkan minyak tak cukup support pada bahagian atas enjin. Bila kita rembat habis-habis, bahagian atas cam tu akan kepanasan akan melebihi daripada yang sepatutnya, dan kat sinilah minyak akan jadi meluap, pengoksidan akan berlaku dan secara tak langsung minyak enjin kita akan cepat kurang daripada waktu servis yang akan datang. Kat sinilah perkongsian daripada saya supaya anda semua ambil tahu, ambil info semua. Dan satu lagi, nak sampaikan sikit macam mana oil filter ni berfungsi. Okey. Ini ada oil pump. Kalau anda tahu, ini adalah permukaan oil pump. Ini yang tempat yang kita masukkan selalu oil filter kita ni. Sekejap saya tak pasang dia punya casing dia, saya pasangkan ni je. Oil filter dia, kita masuk. Kita pusinglah kita punya oil filter ikut kekuatan tangan. Okey, macam ni kita masuk. Minyak akan disedut daripada oil pump. Daripada oil pump sini oil dekat lubang dia. Dia akan masuk ke saluran tepi ni dulu. Maksudnya minyak akan masuk, adakah bahagian ini, adakah bahagian ini. Minyak akan masuk pada bahagian luar dulu. Ramai orang ataupun confuse lah. Dia kata oil filter ni macam mana dia punya saluran dia. Minyak sedut daripada oil pump akan masuk ke saluran luar dulu. Ni lubang-lubang kecil-kecil ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan masuk saluran tu luar ni. Sini ada valve. Bila dia sedut, minyak kat sinilah valve ni akan terbuka. Dan dia akan lalu bahagian luar dulu. Minyak akan lalu bahagian luar. Luar ni. Barulah dia menyerap masuk ke bahagian dalam cartridge ni. Kat sinilah bahagian dalam lubang ni minyak akan keluar. Dia akan keluar. Okey, saya ulang balik Siapa yang tengah live ni bersama saya, minta tolong share sedikit ilmu yang saya nak sampaikan untuk hari ni. Boleh tahan panas saya. Enjin dihidupkan, start. Enjin hidup. Minyak daripada oil pump akan masuk pada bahagian saluran luar ni dan dia akan lalu pada bahagian keliling oil filter ni, cartridge ni, dan dia akan masuk ke dalam cartridge ni dan dia akan keluarkan daripada lubang ni, keluar dekat bahagian sini. Okey, keluar pada bahagian ni. Kat sinilah dia akan pergi masuk ke saluran, semua saluran-saluran enjin yang ada timing chain, dia akan pergi ke tensioner, dia akan pergi ke rocker arm, dia akan pergi ke bahagian piston ring, dia akan pergi ke bahagian conduit bearing, dia akan pergi ke main bearing. Kat semualah sini yang mula akan keluar daripada sini. Hitam. Jadi kat sinilah permulaan. Kalau kita pakai oil filter yang lokal, cartridge atau kertas ni berbeza. Clear tak? Ini yang OEM-nya.
Inilah bila cartridge ni lah yang tak boleh menyerap masuk minyak, dia akan tersumbat kat sinilah yang akan menjadikan enjin kita tak cukup minyak, tak cukup pressure disebabkan oil filter. Jadi kepada anda semua, saya harapkan selepas ni kalau nak tukar minyak enjin, nak tukar minyak hitam, tak kisahlah petrol ke, enjin petrol ke, enjin diesel ke, kalau boleh nasihat saya supaya carilah oil filter yang original. Janganlah pakai yang local punya. Inilah sedikit perkongsian daripada saya, kertas yang ada pada bahagian oil filter. Ni orang panggil cartridge. Clear tak? Okey. Beza dengan original. Ada pisau tak? Nak tengok tak? Saya koyakkan kejap Nak tengok tak? Saya koyakkan kejap dia punya filter original ni. Dia punya cartridge. Saya potong kejap. Ada pisau tak? Kejap saya ambil pisau kejap. Kita potong kejap. Ada? Amin. Malam ni kita potong oil filter ni. Kita nak tengok apa yang ada kat dalam ni. Siapa yang tengah live bersama saya, minta tolong tekanlah button share tu untuk apa? Untuk kita sampaikan kepada pengguna-pengguna di luar sana supaya dapat info lah sikit. Oil filter Honda, original oil filter Honda. Kita atas ni. Kita potong pula yang OEM-nya. Ini oil filter OEM, kertas yang dia pakai. Tengok macam mana kualiti kertas yang dia pakai. Kalau kita bezakan dengan yang ni, memang jauh beza. Sebab tu saya nasihat kepada anda, jangan pakai oil filter. Kalau boleh nak cari oil filter tu, carilah yang original. Sebab apa? Beza pada kertas pun kita dapat beza. Kita potong pula yang Pro 2 punya. Hui, Pro 2 nya pun boleh tahan ni. Ini original Pro 2. Dia punya kertas agak liat juga ni. Nampak? Kualiti pada kertas. Kalau katakan oil filter dia original. Ni Toyota original. Memang kebanyakan Toyota kalau original kualiti dia memang saya respect lah. Kepada siapa yang pakai Toyota lepas ni, carilah yang oil filter yang original. Janganlah cari yang local punya. Clear tak gambar ni? Okey Dapat sedikit perkongsian daripada saya malam ni. Kalau kita tengok dia punya cartridge je, dia punya kertas je, memang kita puas hati kalau kita beli yang original. Ini kalau kita beli yang OEM-nya ataupun kita beli yang lokalnya. Beza pada kertas. Sebab kertas ni yang mainkan peranan untuk minyak kita salur kepada bahagian enjin. Kalau kertas ni tak berkualiti, maksudnya minyak yang masuk ke bahagian saluran enjin tak mencukupi.
Bila kita rembat lagi, kita laju lagi, maksudnya kepanasan minyak akan meningkat disebabkan minyak tak cukup support pada bahagian atas enjin, pada bahagian top enjin, pada bahagian cam enjin, pada bahagian rocker arm enjin. Minyak tak cukup masuk pada saluran tu akan menyebabkan bahagian dalaman enjin kita akan jadi panas, dan lama kelamaan minyak akan menjadi teroksida ataupun minyak jadi meluap disebabkan kepanasan minyak melebihi daripada yang ditetapkan. Contoh kepanasan minyak bila kita overheat, kita rembat atau buka highway, kepanasan minyak boleh mencecah lebih daripada 100 darjah Celsius. Kalau katakan filter kita pakai yang lokal punya, yang menyebabkan minyak enjin kita lagi lambat nak naik, lagi lambat menyedut, lagi enjin kita akan menjadi panas dan boleh mencecah suhu sehingga 140, 150 darjah Celsius kepanasan minyak enjin. Bukannya temperature enjin. Minyak enjin akan panas, dia akan meluap pada bahagian enjin. Dan kat sini dia akan merosakkan bahagian dalaman enjin anda. Itulah yang sedikit perkongsian yang saya nak sampaikan kepada anda. Berkenaan dengan filter je. Harga yang murah je. Harga yang RM10 je. Harga yang lebih kurang RM8, RM15 je filter ni. Tapi disebabkan nak sayangkan duit, nak savekan bajet kita, nak pakai filter yang murah-murah, kat sinilah yang kesan yang kita tak perasan dalam jangka masa lama ni. Dan ingat, kalau minyak enjin kita dah terlampau overheat, dia akan menyebabkan kelikatan minyak enjin kita. Dia punya pelinciran minyak enjin kita akan hilang. Dan kat sinilah yang punca enjin kita berkerak, minyak hitam berkerak. Sebenarnya ini bukannya orang kata minyak enjin pakai tak ngam lah, minyak enjin pakai tak bagus lah. Sebab setiap pengeluar minyak enjin, dia ada sijil pengeluar dia. Maksudnya dia dah buat formulation dia semua. Jarang minyak enjin ada masalah. Sebab minyak enjin untuk dipakai semua untuk kenderaan. Tetapi disebabkan oil filter ni, yang kita pakai oil filter tiruan. Kita pakai oil filter murah. Kita pakai oil filter yang lokal. Inilah yang menyebabkan tak langsung enjin kita yang bermasalah. Yes. Okey. Soalan? Persoalan? Kat sinilah nak sampaikan kepada anda. Jadi, minyak enjin, anda pakailah minyak enjin yang semi, dan pakailah minyak enjin yang fully. Yang penting, minyak enjin tu bukannya minyak enjin tiruan. Apa brand pakai pun tak ada isu. Nak pakai minyak apa brand pun tak ada masalah. Yang penting minyak enjin jangan tiruan. Tapi minyak enjin kita pakai original. Kenapa kita pakai oil filter lokal? Kenapa kita pilih oil filter lokal? Sedangkan oil filter ni nampak ringan je. Tapi sebenarnya fungsi dia ataupun orang kata kepentingan dia memang lebih. Ramai orang tak nampak benda ni sebagai satu penjagaan pada bahagian enjin. Nampak selamba je pakai oil filter lokal. Mana-mana pun pakai je oil filter lokal. Tapi lama-kelamaan enjin kita akan makan bunyi bising, kasar apa semua, minyak enjin kurang. Walaupun tak ada bocor, minyak enjin kita kurang. Lama-kelamaan minyak enjin dalaman kita pun dia punya crankshaft bearing, main bearing semua akan makan yang menyebabkan enjin kita hilang power, hilang tenaga, hilang kuasa dia, power tak ada, top speed tak ada, akan jadi enjin jadi macam pendor je. Bila buka valve cover, minyak enjin berkerak, enjin hitam, bahagian cam hitam. Salah satu sebabnya tanpa kita sedar selama ni disebabkan oleh oil filter je. Jadi apa kita nak buat? Lepas ni siapa tukar minyak enjin ataupun tukar minyak hitam ke apa semua, pastikan yang pertama cari oil filter, sebaik-baiknya carilah yang original. Penting benda yang kecil je. Oil filter tak mahal pun. Kalau oil filter original pun mungkin dalam RM10 ataupun lebih daripada RM15 harga oil filter biasa. Tapi disebabkan kita nak jaga ataupun nak savekan RM15 atau RM10 lebih daripada oil filter biasa tu, kita ada efek ataupun kita ada kesan jangka sepanjang menyebabkan enjin kita akan bermasalah. Terutama enjin-enjin yang terkini, yang enjin-enjin yang develop, eco enjin ni semua yang memang tolerance, engine clearance memang perlu dalam keadaan yang tepat. Enjin yang sekarang ni yang eco boost lah, enjin yang teknologi terbaru, yang enjin memang calibration, dia punya enjin memang performance-nya, enjin memang yang tak boleh potong headnya semua, enjin semua dah fit dalam dia punya teknologi. Kita pakai oil filter yang tiruan yang akan menyebabkan enjin kita akan cepat rosak. Inilah sebabnya. Oil filter je. Okey. Satu perkongsian daripada saya ataupun satu info daripada saya berkenaan dengan oil filter je. Jadi kat sinilah untuk anda semua. Sebab saya jarang saya tengok pengguna-pengguna memahami berkenaan dengan oil filter ni. Jadi maklumat saya untuk dikongsi bersama selepas ni, carilah oil filter yang original. Okey? Itulah perkongsian saya untuk malam ni. Apa-apa minta tolong share kepada member-member kat luar sana berkenaan dengan oil filter. Jangan pakai oil filter tiruan. Sayangkan duit, pakailah original. Sayangkan enjin.
tengok dulu. Sebelum saya habiskan saya punya live ni, minta tolong share. Saya tunjukkan dia. Kalau kereta-kereta racing, performance, biasanya dia tak pakailah filter-filter biasa. Dia akan pakai filter yang performance, dia pakai O-ring je. Dia pakai dia punya ni, net je. Nah, anda pun boleh pakai. Untuk kereta biasa pun boleh pakai. Tapi mahal lah filter ni. Filter ni kalau kat market lebih kurang yang untuk racingnya lebih kurang dalam 50 ke 60 ringgit. Tapi bagus filter ni, boleh pakai lama. Okey, itu sajalah untuk malam ni yang saya nak sampaikan kepada anda. Minta tolong share. Ataupun kalau ada nak penerangan lanjut, ataupun anda nak merasai menggunakan enjin oil JB Autoloop, anda boleh dapatkan di semua pengedar-pengedar JB Autoloop yang ada di satu Malaysia. Boleh cuba, boleh rasai dengan teknologi MAS dengan friction modifier. Enjin oil ni memang kami dah uji dan mendapat persejilan pengiktirafan daripada pengilang. Memang enjin ni memang kita dah check, memang kita dah buat test semua, dah kita masuk untuk track, untuk performance, kita senyapkan. Memang minyak enjin ni antara minyak yang terbaik keluaran JB Autoloop. Anda boleh cuba, anda boleh rasai minyak enjin terbaru daripada keluaran JB Autoloop kerana kami ada campuran aditif MAS dengan friction modifier yang formula baru. Yang baru dalam market. Dan ingat kalau ada satu lagi produk, kalau enjin rasa berat ke, minyak enjin berkerak ke semua, anda boleh menggunakan enjin flush yang keluaran JB Autoloop juga. Enjin flush ni bagus untuk membuang kerak-kerak yang dah lama dalam minyak enjin, dah berkerak, dah tak boleh hilang minyak ni. Masukkan enjin flush, anda running je enjin anda sekurang-kurangnya dalam 100 km baru tukar minyak enjin. Kat situ lah anda boleh tengok minyak enjin yang keluar tu, kerak-kerak tu semua cair keluar dalam takungan minyak enjin yang kita buang tu, baru kita masukkan minyak baru. Sebab enjin flush ni memang dibuat daripada menggunakan teknologi bio. Tak ada kimikal pun, tak ada kesan menghakis pada bahagian minyak enjin anda dan tiada mengubahkan sifat minyak enjin kita. Guna enjin flush ni untuk menaikkan balik performance, buang kerak-kerak yang ada pada bahagian enjin anda. Okey, sedikit perkongsian dari saya, minta tolong share kepada grup-grup. Terima kasih banyak-banyak. Boleh cuba minyak enjin JB Autoloop dan enjin flush daripada JB Autoloop. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Kalau ada persoalan, letakkan ruang komen, insya-Allah saya akan jawab. Assalamualaikum. Bye.